Ini kompulsiyah usia. Ini satu bentuk penyakit lah. Saya kena sebut demikian. Satu bentuk penyakit dipanggil compulsive disorder. Compulsive disorder ini ialah kita melakukan sesuatu itu berulang-ulang. Kadang-kadang bukan kita tak tahu itu salah, tapi buat juga. Itu satu penyakit, maaf cakap, dia berkaitan dengan penyakit psikiatrik. Boleh kita sebut psikiatrik, tuan-tuan tolong faham, dia bukan penyakit gila ya. Jangan salah faham ya. Pakar psikiatri bukan pakar untuk orang gila, tidak. Dia pakar untuk pelbagai penyakit. Peratus yang kecil saja orang gila. Itu tuan-tuan perempuan kena faham. Orang macam saya pun kadang-kadang perlukan nasihat psikiatris. Walaupun kita tak gila. Contoh orang yang stres. Punyalah tertekan dalam hidup sebab bos dia ini panas barat. Bos dia ini suka mencari kesilapan. Setiap hari nak pergi kerja, jantung dia laju. Sebab teringatkan bos itu. Balik kerja, bersiul. Nak pergi kerja, terketar-ketar badan, jantung berdegup kuat. Itu stres. Jumpa pakai psikiatri. Bukan gila, tapi tekanan yang tak boleh dikawal. Merujuk kepada pakar psikiatri. Sama juga dengan compulsive disorder. Samalah seperti orang yang Allah, astagfirullah, Allah, astagfirullah, Allah, takbir berpuluh kali. Tak lepas-lepas. Kita sebelah dia pun takbir Allahu Akbar, lepas dah. Tengok dia tak lepas, kita pun tak lepas juga. Mana boleh. Dia raya seorang tak lepas, aku pun tak lepas juga. Kita pun kena berhati-hati, kena tipu belakang. Tu Allah, Allah, Allah. Tu tarik nafas pula. Allah. Dia kena bersilat. Tu kompulsif. Setiap kali semayang begitu. Sampai kali ke-10, lepas dia silat. Barulah. Jadi jangan semayang tepi dia. Tak usah tegur apalah. Itu compulsive disorder. Dia kena buat begitu. Sama juga orang ambil wuduk, basuh muka. Basuh muka. Compulsive disorder. Jadi sama juga dengan inilah yang soalan ini. Saya insya-Allahnya, walaupun saya melawak tadi, tapi saya bukan nak perkecilkan isu ni, tidak. Nak bagi secara umumnya kita faham. Jadi ketika nak solat, datang degupan jantung yang kuat, terketar-ketar, kompulsif. Dia reaksi badan, dipengaruhi oleh hormon tertentu. Cara paling baik, cadangan saya yang kerdil, jumpa juga pakar psikiatri. InsyaAllah ada pakar psikiatri yang beragama Islam ada. Di Pulau Pinang ni pun ada. Cuma tak boleh saya sebut hospital mana. Itu tak boleh ya. Tapi ada, carilah. InsyaAllah ada. Hospital kerajaan pun ada. Saya bertemu dengan beliau sebab kita berbincang tentang kes-kes psikiatrik yang nak buat haji. Jangan bagi lepas, kata pakar psikiatri ini yang beragama Islam muslimah. Bagus semua. Jangan izinkan orang tua-tua nak buat haji yang ada kes psikiatrik. Jangan bagi lepas. Jangan percaya cakap dia, pakcik nak mati kat sana. Kata kat dia, kalau pakcik mati tak apa. Takut pakcik hidup menyusahkan orang lain. Biasanya mereka hidup, yang mati itu orang lain. Jadi jangan bagi lulus. Saya pun sokong, betul. Sebab mereka tak termasuk dalam golongan yang wajib haji. Bayangkan yang terlepas pergi sana,
Nak tawaf dia pun tanya, ni kok diam ke ni? Nak buat haji macam mana? Mu di sana, mu ingat ni kok dia? Tak boleh. Jangan bagi pergi. Jangan bagi pergi. Itu keputusan tabung haji yang kita sokong. Tak ada can. Jadi bagi kes macam itu, kita rujuk pada pakar sekretari. Kadang-kala tuan-tuan dan puan-puan perlukan ubatan yang tertentu. Kadang-kala yang jantung laju itu dipanggil palpitation. Dipengaruhi oleh hormon. Kemudian dia ada aspek psikologi yang menguasai. Kadang-kala juga disebabkan hormon dan enzim tertentu tidak wujud ataupun tidak mencukupi. Otak kita luar biasa. Ada 100 lebih bilion sel. Dan sel berhubungan dengan menggunakan bahan kimia tertentu. Bahan kimia tidak mencukupi. Sel berinteraksi secara tidak mencukupi. Jadi menimbulkan sedikit gangguan kepada minda, cara berfikir. Itu melahirkan semua yang disebutkan tadi. Jumpa pakar sekretari. Di samping itu, jangan lupa benda besar seperti doa kepada Allah. Jangan lupa, termasuk belum solat, doa kepada Allah. Kita bermohon kepadanya, ya Allah, aku bermasalah, aku ada penyakit. Munajah ke dia. Itu dipanggil munajah. Ya Allah, aku tak sihat, aku berpenyakit, tapi aku nak menyembahmu, tolonglah daku. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Di samping jumpa pakar sekretari, itu usaha-usaha kerdil. Yang besar minta kat dia. Tanpa mengabaikan usaha walaupun kerdil tadi. InsyaAllah. Dan jangan lupa, teruskan dengan solat. Walaupun ia menyusahkan, walaupun kita nak bangun solat, kita rasa, ya Allah, beratnya. Sebab kita tahu bebanan-bebanan yang akan datang ketika nak solat. Jadi teruskan. Jangan berhenti. InsyaAllah selepas kesusahan datanglah keringanan. Wa inna ma'al usri yusra. Ingat itu. Ada kesusahan, ujian seperti ini, istiqamah dengan amalan, apatah lagi yang wajib. Jangan stop, jangan berhenti. Akan datang yusra. InsyaAllah. Bila kita istiqamah, di samping kita berusaha, akan datang keringanan selepas itu. Dia tak pernah merugikan. Sabar dalam beribadah, tak pernah merugikan. InsyaAllah. Saya doakan yang bertanya, Allah berikan kesembuhan, insyaAllah. Allahu'alam.